Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back guys dalam podcast Apa Khabar. Jadi bersama dengan saya hari ini podcaster anda Alif Najmi. By the way guys, saya nak bagi tahu sesuatu. Kalau orang Nogori cakap apa? Dan nak khabar. Sebenarnya buat pertama kalinya Pusat Hal Ehwal Pelajar USIM menjayakan podcast kita ni dengan kerjasama bahagian psikologi dan kaunseling dan pembimbing rakan universiti. InsyaAllah podcast ini akan berjalan sebagai aktiviti bulanan kita. Jadi yang baru tonton ni jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk tidak tertinggal episod-episod yang seterusnya. Yang sebelum ni dah tengok, terima kasih, kami sokong anda. Jadi pada hari ini, episod podcast kita pada hari ini, saya bawakan kepada anda tetamu istimewa. Kita akan bicara santai dengan tajuk Ramadan Karim. Beliau amat terkenal dekat Pusat Hal Ehwal Pelajar. Jadi kalau saya nak describe karakter beliau ni, beliau merupakan seorang yang karisma tinggi, beliau seorang yang peramah dan beliau suka senyum dekat orang. Jadi korang nak tahu siapa tak? Jadi saya memperkenalkan yang bahagia Profesor Datuk Dr. Adnan Muhammad Yusof. Apa khabar Doktor? Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, terima kasih. Segak Datuk hari ini pakai baju Melayu. Alhamdulillah, nak masuk TV kena segak-segak lah, nanti kan kalah dengan Alif. Allah. Apa perasaan Datuk setakat ni dalam bulan Ramadan? Alhamdulillah, setakat ni Ramadan seperti yang kita maklumlah, Ramadan bulan yang barakah, bulan yang rahmat. Kita walaupun kepenatan, kita rasa keberkatan. Rahmatnya ada di situ. Alhamdulillah. Datuk, kita podcast kali ni istimewa Datuk. Sebab kita buat dekat bulan Ramadan, sebab kita nak orang-orang yang berpuasa pun dapat ilmu. Korang tengok podcast ni sambil berpuasa dapat ilmu. Nampak tak? Jadi tanpa kita membuang masa, kita teruskan dengan segmen yang pertama. Jom nantikan. Jadi normally Datuk, dalam segmen pertama ni kita akan minta Datuk untuk terangkan ataupun explain kepada kami biodata Datuk. Mungkin Datuk boleh bagi tahu nama, tarikh lahir Datuk dan education background Datuk. Mungkin penonton-penonton luar sana tertanya-tanya, betul tak? Jom, mempersilakan Datuk. Tarikh lahir macam sekarang ni orang suka merahsiakan kan? Oh, tak apa, ikut Datuk. Tapi tak apalah, saya cuba berikan sedikit pengenalan lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Kepada para hadirin dan penonton yang bersama-sama kita di luar sana, insya-Allah mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada soalan daripada saudara Alif tadi, saya sebenarnya seperti yang dimaklumkan tadi, namanya Adnan Muhammad Yusof, berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Dilahirkan lama dah dulu. Rasanya kat sini semua belum ada lagi. Pada tahun 1969, tahun yang kalau Alif ingat berlakunya peristiwa 13 Mei. Ketika itu saya dilahirkan pada bulan Ogos, 9 hari bulan. Saya membesar di Kota Baru dan di peringkat menengah saya belajar di Sekolah Ma'had Muhammadi di Pekala Cepa. Kalau ada sesiapa yang mengenali, di situ sekolah agama yang kira paling terkenal lah di Kelantan untuk anak-anak lelaki di Pekalan Cepa dan di Kota Baru di Merbau, itu untuk anak-anak perempuan. Seterusnya saya melanjutkan pengajian ke Jordan di University of Jordan di Amman, dan saya kembali untuk bertugas dan menyampaikan, terlibat sedikit dalam dakwah dan pendidikan. Seterusnya saya kembali ke Jordan di kali ini di Universiti Al-Bait di Mafraq untuk pengajian saya di peringkat sarjana. Seterusnya saya kembali pada tahun 2000 dan kembali bertugas di tempat kerja saya, dan selepas itu saya alhamdulillah mendapat kemudahan untuk melanjutkan lagi pengajian ke peringkat PhD di UKM. Dan alhamdulillah pada 2005 saya berjaya menamatkan PhD saya dan mula bertugas di USIM pada 2004. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wow. Saya macam terkesima sekejap Datuk. Seorang yang duduk sebelah saya ni orang yang betul-betul hebat Datuk. Buat satu penghargaan buat saya untuk dapat borak dengan Datuk atas satu sofa yang sama Datuk. Terima kasih kerana menerima jemputan kami ke podcast ni. Terima kasih, insya-Allah sekiranya ada peluang, ada kelapangan, tidak ada masalah. Ini podcast kali pertama ke ada sebelum ni pernah sebelum ni rasanya saya pernah terlibat untuk Strakom. Strakom. Tapi tak ada
Tak ada gambar, ada sekadar audio. Untuk podcast lah. Kalau untuk rakaman video TV tu dulu-dulu masa muda-muda adalah. Dah tua ni dah tak laku dah kot. Oi, laku lagi Datuk. Okey Datuk, kita nak masuk segmen yang kedua Datuk. Okay. Datuk dah bersedia nak jawab soalan yang kami akan bagi ni Datuk? Saya cuba. Okey, kita dah masuk segmen kedua. Kita nak tanya soalan dekat kita punya tetamu istimewa ni. Tapi sebelum kita nak tanya, perasaan Datuk macam mana? Dah bersedia ke nak jawab soalan daripada kami ni? Boleh insyaAllah. Boleh Saya cuba. Okey, kita teruskan dengan soalan yang pertama Datuk. Datuk, ramai sebenarnya orang tahu maksud puasa itu kan Datuk. Tapi tak semua orang mendalami dan menghayati maksud puasa itu Datuk. Mungkin Datuk boleh share kepada kami maksud sebenar puasa itu, supaya nanti Ramadan yang akan datang, mungkin Ramadan kali ni, kami dapat jadikan Ramadan yang terbaik. Boleh bagi tahu penonton-penonton di luar sana? Baik. Terima kasih Saudara Alif. Sebenarnya kita, saya kira bagi umat Islam lah kan, yang meneruskan ibadah puasa, mereka dari segi maksud puasa yang secara literal itu mereka mengetahui. Cuma menghayati itu mungkin ada kekurangan di situ. Rasanya kalau kita bertanya kepada masyarakat awam, puasa itu apa? Kebanyakannya mungkinlah jawapan secara akademik, secara takrif istilahi dan sebagainya tu mungkin tak ramailah yang boleh menepati kan. Tetapi secara umumnya saya kira masyarakat kita mengetahui apa yang dimaksudkan sebagai puasa itu, iaitu menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa itu, daripada munculnya matahari, terbitnya fajar shadiq itu sehinggalah ke terbenam matahari. Semua kita menghafal perkara itu. Lagi kalau dalam konteks masyarakat Melayu kita kan, yang daripada sekolah, daripada tadika lagi dah hafal takrif-takrif seperti itu. Cuma dari segi penghayatannya itu mungkin kita ada sedikit isu yang mana tidak ramai ataupun adalah setengah-setengah daripada kita yang tidak menghayati apa hikmah di sebalik puasa itu. Itu yang perkara yang paling penting sebenarnya, yang kita perlu war-warkan dan kongsikan, sebarkan kepada masyarakat. Jadi kalau kita nak tahu apa hikmahnya, apa matlamatnya, apa objektifnya, apa ke mana sebenarnya kita nak sampai daripada ibadah puasa ini ke destinasi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti dalam firman yang mewajibkan kita berpuasa itu. Semua kita ingat ayat yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang akhir itu, la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan puasa ke atas kamu sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu. Kenapa? Untuk kamu mencapai sifat ketakwaan yang merupakan kunci kejayaan kepada seorang Muslim. Jadi puasa ini sebenarnya untuk membentuk diri kita sampai ke satu destinasi untuk menjadi seorang yang muttaqin. Seperti dalam awal surah Al-Baqarah itu kan, orang yang disifatkan sebagai orang yang bertakwa, orang yang muttaqin, itulah orang yang berjaya. Kenapa puasa membentuk kita ataupun mengajak kita untuk kita membina diri kita sehingga sampai kepada sifat takwa itu? Seperti yang saya sebut tadilah, kerana bagi seorang Islam ataupun seorang insan itu, apabila dia memiliki takwa itu sahajalah segala masalah dia akan selesai, segala tugasan dia akan selesai, segala matlamat kehidupan dia akan tercapai. Pendek kata, takwa itulah kunci kejayaan, kunci kebahagiaan, kunci keharmonian, kunci kemajuan, kunci kecemerlangan kepada individu, kepada masyarakat, kepada ummah secara umumnya. Banyak ayat-ayat kalau kita nak kongsikan. Misalnya saya ambil satu contoh saja ayatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maknanya sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan sediakan kepadanya jalan-jalan keluar daripada segala masalah. Kalau kita dengar masyarakat kita bersembang hari ini kan, ada masalah je, apa yang ada orang cakap? Jam. Jam. Sumbak. Jadi itu yang istilah-istilah atau kata-kata yang menggambarkan kepada kita kita terhalang daripada mencapai sesuatu. Jadi untuk kita melepasi halangan itu, biasa macam kita duduk dalam bilik ni,
Kita nak keluar daripada lingkungan bilik ini, kita cari pintu. Itulah makhraja. Makhraja yang ada, yang dikurniakan, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita ada sifat takwa. Maknanya di mana saja kita tersumbat tadi, tersangkut tadi, terjam tadi tu, Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat takwa yang ada pada kita akan buka pintu-pintu untuk kita melepasi halangan-halangan itu. Jadi itulah contoh pentingnya takwa, yang mana dengan ibadah puasa inilah salah satu daripada caranya untuk kita sampai ke level itu. Jadi itu sebenarnya yang perlu kita hayati dan perlu kita kongsikan, war-warkan bersama masyarakat kita, supaya kita sentiasa bermuhasabah, menilai diri kita setiap hari kita menjalani ibadah puasa ini. Adakah puasa kita, tindak tanduk kita, penghayatan kita setiap kali kita bermula selepas bersahur itu, ibadah kita ini akan membawa kita kepada sifat takwa. Itu yang paling penting. Maknanya kita perlu menjaga adab kita, menjaga rukun, menjaga syarat, menjaga adat dan menjaga tata susila sebagai seorang yang berpuasa, seperti mana yang diajar kepada kita lah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak, mungkin lepas ni kita boleh berkongsi lagi, dan di dalam kitab suci Al-Quran itu sendiri. Wah, terima kasih Datuk. Saya rasa macam tengah dengar nasihat seorang ayah kepada seorang anak. InsyaAllah, begitulah. Lemah lembut. Dengar tu penonton, apa yang disampaikan oleh Datuk, cuba amalkan. Okay, Datuk, kita bergerak ke soalan yang seterusnya, Datuk. Seperti yang kita tahu dalam bulan Ramadan, dalam kalangan masyarakat kita, kita panggil bulan Ramadan ni bulan pesta ibadah. Ya. Bulan pesta ibadah. Sebab mereka berlumba-lumba, sebab kita dah diberitahu bahawa dalam bulan Ramadan ni pahala akan dilipat gandakan. Betul. Jadi berdasarkan konsep siyam dan qiyam, bagaimanakah pembentukan jiwa dan takwa dapat dihayati ketika dalam bulan Ramadan ini? Ya. Antara ibadah ataupun selalu kita dengar syahrul Ramadan itu ataupun puasa di bulan Ramadan itu, dia merupakan satu madrasah. Ya. Satu madrasah yang di dalamnya apabila kita masuk tu, kita dapat berbagai-bagai latihan, berbagai-bagai pengajaran, berbagai-bagai modul untuk kita belajar supaya kita membentuk diri kita untuk mencapai takwa yang disebutkan tadi. Jadi untuk nak mencapai takwa melalui ataupun takwa ni sebenarnya dia akan membawa kita kepada pembentukan akhlak dan pembentukan karakter, pembentukan watak kita. Sebagaimana dalam hadis kita selalu belajar sebelum ni kan, selalu baca, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat al-jasad salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Hati itu apabila dia baik, maka baiklah orang itu. Apabila dia rosak, rosaklah orang itu. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang tanggungjawab seorang muslim, tanggungjawab dia terhadap saudara dia, tanggungjawab dia terhadap keluarga dia, ada menyelitkan penerangan mengenai takwa itu di mana duduknya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut perkara itu. Maksudnya takwa itu berada di dalam hati kita. Dan hati kita itulah yang perlu kita bersihkan supaya dapat mengeluarkan cahaya takwa yang sempurna. Jadi untuk membersihkan hati itu dalam konteks bulan Ramadan ini, berbagai-bagai mungkin kita boleh kata, kalau disebutkan sebagai pesta tadi itu, maknanya berbagai-bagai acara telah disediakan, telah dirancang, telah disusun atur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kitab suci Al-Quran. Antaranya siyam dan qiyam. Termasuk juga kalau kita nak tambah antara yang besarlah tilawatul Quran, kan? Jadi siyam dan qiyam ini perlu dilaksanakan dengan tertib, dengan penuh penghayatan dan dengan penuh ketabahan, kesabaran, supaya hasilnya itu dapat masuk dalam hati kita dan membentuk hati kita, membersih hati kita. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu juga dalam konteks al-qiyam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Begitu juga kalau kita sebut sekejap lagi kita akan berlumba-lumba untuk merebut Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. So 3
tiga-tiga komponen ibadah ataupun acara dalam madrasah Ramadan yang besar, yang hebat ini meletakkan kita iman dan ihtisab untuk kita mencapai apa yang Alif tanya tadilah. Jadi maknanya sepanjang kita menunaikan ibadah siam pada siang Ramadan dan kita melakukan ibadah qiyam pada malam Ramadan, tak kiralah dengan solat fardunya, dengan tarawihnya, dengan solat sunat dan nawafil yang lain-lainnya, itu kita perlu pastikan di dalam diri kita itu seketika kita menunaikan ibadah-ibadah tersebut tersirat ataupun tercerna bersamanya adalah sifat ihtisab dan imanan. Maknanya kita menunaikan siam itu tak ada sebab punca sebab lain melainkan kerana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita puasa ni kenapa? Sebab Rasulullah yang perintahkan kita, sebab Allah yang perintahkan kita. Bukan sebab kita nak buka sedap kat masjid sekejap lagi, ataupun sebab kita nak nak nunjuk-nunjuk kita ni hebat, kita boleh bertahan kan. Malam tadi aku tak sahur tapi aku boleh puasa. Kau sahur makan tibai macam-macam tapi dah lembik, kan? Jadi itu niat ataupun tata cara puasa yang tidak memenuhi lah bagi saya, ya. Maknanya dia ada niat-niat lain ataupun ada benda-benda lain, sebab-sebab lain yang mendorong dia untuk berpuasa. Jadi sepatutnya dia berpuasa itu hanya sahaja kerana perintah keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah oleh ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Itu iman. Yang keduanya ihtisab. Ihtisab ni maksudnya kita mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya siam itu satu perkara yang berat, satu perkara yang mencabar, ya. Sebabnya bayangkan setiap hari kita makan berapa kali Alif makan? Kalau saya sebagai mahasiswa, saya 3 kali. 3 kali. Tengah hari malam. Patut badan tak besar. Allah. Setengah-setengah orang tu bangun pagi dah makan dah. Nak pergi habis satu kelas makan lagi, minum lagi. Tengah hari sebelum sampai tengah hari tu dah 3 kali dah. Allah. Alif satu hari 3 kali. Jadi maknanya bayangkan kalau dia satu hari normalnya 4 kali lah kita katakan. Petang tu ada sedikit suffer ataupun malam sambil-sambil belajar, tengok TV ataupun sembang-sembang tu minum kopi dan sebagainya, kan. Bayangkan sekarang ini kita daripada pagi tadi tak boleh makan, tak boleh minum dan tak boleh buat macam-macam perkara lagi. Bukan sekadar makan minum saja. Jadi itu perkara yang sangat berat bagi seorang insan apabila dia meninggalkan kebiasaan dia. Bukan makan saja. Puasa ni Rasulullah kata sesiapa yang puasa, dia kena jaga diri dia, pelihara diri dia daripada 3 komponen besar dalam diri kita ni, mata dia, telinga dia, mulut dia. Supaya tidak melakukan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang lara. Jadi bayangkan kalau kita ni suka bercakap, bayangkan kita ni suka mendengar benda-benda yang tak elok, semuanya itu kita terpaksa tinggalkan demi untuk menjaga kesempurnaan puasa kita. Dan dia perlu kepada ketahanan, dia perlu pada kesabaran. Itulah yang dimaksudkan sebagai ihtisab. Kenapa kita buat itu semua? Ihtisab kita semata-mata kerana kita mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang sebenarnya yang akan membentuk karakter kita. Hasil puasa yang akan memberi impak kepada diri kita. Kalau kita tak ada elemen itu, iman dan ihtisab itu, insya-Allah puasa kita sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis lain, berapa ramai daripada kalangan orang yang berpuasa itu tapi dia tak dapat apa pun daripada puasa dia. Yang dia dapat hanya lapar dan dahaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita lah daripada melakukan perkara-perkara dengan sia-sia. Terima kasih Datuk atas perkongsian. Banyak ilmu yang kita dapat. Korang yang mendengar sekarang ni, cuba ajak kawan korang dengar podcast ni. Confirm banyak ilmu korang dapat. Ni Datuk, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya sebab lagi beberapa minit saja, kan. Ni yang kami tahu Datuk sebagai TNC HEPA, sudah semestinya jadual sentiasa padatlah Datuk. Alhamdulillah, sentiasa padat. Adakah bulan puasa ini memberi lebih cabaran untuk Datuk atau sebaliknya? Mungkin Datuk boleh terangkan sedikit saja sebab kita kesetukan masa. Ya, pastinya bulan Ramadan itu bulan yang mencabar. Sebab nama Ramadan itu sendiri pun tersirat di dalamnya itu
berbagai-bagai cabaran. Macam kita sebut tadilah. Antaranya kalau kita kembali kepada sejarah penamaannya itu kan, Ramadan itu bermaksud kita menghadapi satu perkara yang sukar dan sulit dalam suasana cuaca yang panas dan menyukarkan tindak tanduk kita. Pastinya daripada situ setiap orang apabila menghadapi Ramadan ini akan ada cabaran-cabaran dia. Walaupun kita boleh menghadapinya, walaupun kita boleh bertahan, tetapi cabaran itu tetap ada. Jadi dalam konteks kita menunaikan tanggungjawab kita, harian kita, pastinya bulan puasa ini dia akan mencabar kita dan memberi sedikit tekanan kepada kita kerana memang Ramadan itu adalah bulan untuk menguji kita, untuk nak melihat kita sama ada kita tahan ataupun tidak tahan. Sebab itulah kita tak boleh menjadikan Ramadan ini sebagai ataupun puasa itu sebagai alasan untuk kita berehat ataupun kita meninggalkan tanggungjawab, tak buat kerja. Sebabnya dia bercanggah dengan semangat Ramadan itu sendiri. Sepatutnya Ramadan itu memang kita kena lebih sibuk lagi daripada bulan-bulan lain. So itu yang kita hadapi. Saya doakan Datuk sebagai dipermudahkan segala urusan, apa yang suka tu Allah mudahkan untuk Datuk lah. InsyaAllah. Terima kasih. Begitu juga. Sebenarnya segmen 2 kita dah tamat. Kita nak masuk segmen ketiga untuk sesi yang lebih santai. Okey. Okey, Datuk, kita masuk ke segmen yang terakhir, segmen ketiga. Jadi kali ni Datuk kena jawab kuis daripada saya. Kita namakan kuis ni Ramadan Trivia Quiz. Ramadan Trivia Quiz. Trivia Quiz. Wow. Doktor dah biasa lah? Datuk dah biasa? Tak biasa jawab okey. Kuis dalam kelas tu biasalah. Okay. Tapi kadang-kadang boleh jawab, kadang-kadang tak boleh jawab. Okey Datuk, ni soalan terdiri daripada 10 soalan dan diberi masa 5 saat saja untuk menjawab. Okey. Bersedia Datuk? Soalan yang pertama, 3 makanan yang selalu Datuk berbuka. Nasi, kuih dan air lah. Okey. Satu surah yang mention tentang puasa. Al-Baqarah. Bulan berapakah Ramadan bermula pada tahun ini? Mac. Bilakah waktu sunat membayar zakat? Masuk Ramadan. Ya, betul. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Betul. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar. Berapakah bilangan surah dalam Al-Quran? 114. Wah, betul. Namakah 3 pintu syurga? Tak kisah. Ar-Rayyan. Pintu. Ingatkan syurga. Apa ni syurga? Ar-Rayyan. As-Sadaqah. Dah terlepas dah 3 minit. Firdaus. Firdaus nama syurga lah. Bukan pintu. Oh ya. Oh, okey. Silap kami ni. Okey, yang seterusnya. Apakah rukun Islam yang keempat? Yang keempat? Zakat. Tak, dia dekat tangan kita punya puasa. Yes. Okey, yang terakhir, apakah nama perang pertama dalam Islam? Badar. Ya, betul. Jadi, Datuk, kita dah nak habis sesi dah. Dan mungkin Datuk boleh bagi apa-apa ucapan kepada pendengar-pendengar, penonton-penonton setia kita, penonton podcast Apa Khabar? Baik, saya nak susulilah apa yang disebutkan oleh saudara Alif tadi. Saya nak ucapkan tahniah kepada semua yang telah berjaya mengambil inisiatif untuk mengadakan program podcast ini, dan saya juga mengucapkan tahniah juga dan terima kasih kepada anda semua kerana telah menyediakan satu ruang untuk perkongsian ilmu yang bermanfaat dan untuk memberikan ruang secara santai kepada para penonton untuk mencungkil mutiara-mutiara ilmu melalui saluran ini. Jadi Alhamdulillah, tahniah kepada semua. Terima kasih Datuk, sekali lagi saya ucapkan kerana sudi datang ke podcast kami. Terima kasih. Banyak ilmu yang saya dapat pada hari ini. Mungkin kita lepas-lepas ni Datuk boleh datang lagi podcast ni ke? Boleh insyaAllah. Sebab Datuk kan busy sikit kan. Kena set masa awal lah. Okey. Saya rasa itu saja untuk podcast kali ini. Terima kasih kerana menonton sehingga ke akhirnya. Jangan lupa subscribe and share dekat kawan yang lain. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Faham sikit?